Sekarang ni saudara, kalau kita lihat jurucakap geng pengkhianat ini nampak gayanya masih lagi tidak boleh move on. Kumpulan-kumpulan yang pro Perikatan Nasional nampak gayanya masih lagi cuba mempertikaikan keputusan perwakilan. Saudara, kalau misalnya perwakilan yang bersidang pada hari terakhir 14 hari bulan Januari yang lalu, kalau misalnya separuh daripada mereka lebih sikit menyokong usul supaya jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan, dan hampir separuh lagi menyokong supaya ianya dipertandingkan, tak apa juga tuan-tuan, tak apa juga. Kalau tuan-tuan tengok gambar yang saya keluarkan, hanya beberapa nak kata beberapa bahagian pun tak boleh, tak boleh nak kata beberapa bahagian. Contohnya di bahagian Kuala Langat, adalah Ketua Puteri UMNO bangun, Syarif Hamdan bangun, seorang lagi bangun, PJ Utara adalah seorang, Amin Syukur bangun dengan seorang lagi, ada beberapa bahagian-bahagian lain. Kita tengok terlalu jauh bezanya bila mana pengurusi tetap meminta siapa yang menyokong usul tersebut bangun dan mengangkat tangan. Hampir ke semua tuan-tuan, saya rasa kalau tengok daripada mata kasar saya ni, paling tidak pun tuan-tuan 90% menyokong. Jadi geng-geng yang masih lagi mempertikaikan, contoh macam Hasni Muhammad, kita pun tahu bahawa latar belakang dia daripada dulu memang bersama dengan Datuk Seri Syamsuddin. Tak apa, tak ada masalah dia nak sokong siapa pun. Walaupun Datuk Seri Zahid antara orang yang beria mempertahankan dia supaya dia menjadi Menteri Besar Johor, kita lihat nampak gayanya manusia ni tak mengenang budi, tuan-tuan. Langsung tak mengenang budi. Bila dia tidak diangkat menjadi Menteri Besar Johor, walaupun disokong 100%, dinamakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia tak berjaya diangkat menjadi Menteri Besar Johor, Datuk Zahid masih lagi menamakan dia sebagai calon ahli parlimen Simpang Renggam. Kalau nak jadi, kalau bukan Menteri Besar ni tuan-tuan, bertanding DUN, tak dicalonkan, tidak dipilih oleh Kebawah Tuanku Sultan Johor untuk menjadi Menteri Besar, mesti ada sebab. Buat masa ni saya tak bercadang nak cerita sebab-sebab tu, walaupun kita tak tahu kenapa Tuanku tidak mahu mengekalkan beliau. Saya ada dengar-dengar juga, tetapi ialah kita nak jaga aib orang ni, kita tak nak cerita. Kita nak elak daripada menceritakan benda-benda tak baik ni. Tetapi pasti ada sebab kenapa Tuanku mempunyai pendirian sedemikian. Kalau performa kita bagus, kalau kita jaga rakyat bagus, sudah pastilah tak ada alasan untuk baginda Tuanku tidak memilih dia. Namun begitu, kita tengok Datuk Zahid istiqamah, percaya dekat dia, walaupun kita daripada awal kita tengok dia ni memang dengan Hishamuddin, dia ni memang dengan grup-grup sebelah sana, tapi diberikan pula peluang untuk bertanding di peringkat pusat. Tuan-tuan, kalau dapat bertanding di peringkat pusat, kalau menang ni, tentu Datuk Zahid akan lantik dia sebagai menteri penuh. Tapi hari ini saudara, bila tak dapat jadi menteri, tak dapat jadi menteri besar, ini balasan yang diberikan kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kalau tak suka sangat dengan Datuk Zahid, tak apa lagi tuan-tuan. Tetapi janganlah selaku Ketua Perhubungan Negeri, janganlah langsung tidak menghormati keputusan perwakilan UMNO yang telah bersidang. Berapa hari mereka bersidang? Kita mula dengan talimat Presiden 11 hari bulan, dengan perasmian sayap-sayap oleh Timbalan Presiden. Kita kemudian bermula dengan
Perhimpunan Agung di peringkat sayap-sayap wanita, pemuda, puteri, dan kemudian 13 hari bulan, hanya bincang usul-usul ucapan dasar Presiden yang telah ditambah usul supaya jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. 2 hari bincang ni je, tuan-tuan. Dan beliau dah diberi peluang meletakkan jurucakap dia, Datuk Pandak, sahabat saya juga, daripada Iskandar Puteri. Pandak dah bagi dah hujah-hujah dia kenapa pemilihan perlu diadakan. Johari Gani pun dah diberi peluang letak orang dia untuk menjadi jurucakap wilayah persekutuan. Mereka juga dah diberi peluang untuk membantah. Kalau tidak ada proses demokrasi macam dikatakan oleh Hasni, dikatakan oleh yang lain-lain ni, termasuklah yang nak pencen pun masih lagi petikai kenapa jawatan Presiden dengan timbalan saja yang tidak dipertandingkan. Patutnya mungkin boleh bagi cadangan supaya jawatan naib Presiden pun tidak dipertandingkan. Dia sebenarnya nak jadi naib Presiden lagi agaknya, kan? Takkan dah pencen Perdana Menteri nak jadi naib Presiden, betul tak? Sebab dia dah cakap dalam dia punya Twitter, dalam dia punya Facebook, Instagram, yang dia nak pencen. Dia dah cakap dia orang pencen. Kalau dia dah cakap dia orang pencen, maka takkanlah kita nak minta supaya jawatan naib Presiden itu tidak dipertandingkan, dikekalkan orang lama. Kena faham bila dicadangkan oleh perwakilan supaya jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan, maknanya mereka mahu Datuk Seri Zahid kekal sebagai Presiden, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan kekal sebagai timbalan Presiden. Ini yang dicadangkan dan dibahaskan 2 hari. Mana datang tak ada proses demokrasi. Habis orang yang datang dekat 3,000 perwakilan ni, datang jalan-jalan nak beli kain baju dekat bazar Perhimpunan Agung ke apa? Nak beli minyak urat. Nak beli minyak wangi. Pakai otak lah sikit, hormatlah sikit keputusan. Kalau 55-45 okey lagi. 90% lebih. Kalau tengok dia mata kasar saya daripada video footage. Saya tengok di dalam TV, saya tengok video footage yang saya tak tengok betul-betul. Muka-muka. Kita nak tahu juga muka-muka yang geng pro pengkhianat ni. Kita tengok satu persatu. Supaya otak kita ni boleh capture mana satu muka pengkhianat yang beria sangat nak mengangkat balik Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ni. Ada dia setengah-setengah tu yang membantah, yang nakkan pertandingan kerana apa yang dipanggil sebagai nak supaya demokrasi terus subuh. Okey, tak ada masalah. Aku pun berpandangan begitu. Saya pun berpandangan begitu. Tetapi bahaya bila kita ni kena faham tau, yang kalau boleh sebenarnya yang paling bahaya dipertandingkan ni jawatan Presiden. Kerana yang musuh kita beria nak tukar ni bukan jawatan timbalan Presiden, bukan jawatan naib Presiden. Yang ni yang mungkin ada setengah-setengah orang tak faham kenapa jawatan Presiden tu begitu penting. Kerana jawatan Presiden ialah pengurusi Barisan Nasional. Bila dia pengurusi Barisan Nasional, kenapa geng-geng ni beria nak tukar pengurusi Barisan Nasional? Kerana pengurusi Barisan Nasional telah pun diberi mandat oleh semua calon pilihan raya yang bertanding atas tiket BN, dah bagi mandat kepada ketua parti pengurusi BN untuk berunding dan membuat keputusan bagi pihak semua MP BN, berunding dan membuat keputusan sama ada nak pilih siapa menjadi Perdana Menteri, nak pilih
parti mana yang kita nak bergabung membentuk kerajaan, semua telah diberi mandat kepada pengurusi Barisan Nasional, bukan hanya untuk exactly selepas pilihan raya umum ke-15, tetapi sepanjang tempoh sebelum pilihan raya umum ke-16. Untuk pilihan raya umum ke-16, siapa yang dapat jadi calon Barisan Nasional, dia pula kena tanda tangan aku janji. Itu sebab puak-puak ni, terutama puak-puak yang ada masalah macam Isyamuddin, ada kes LCS, ada kes helikopter, dah bayar tak sampai-sampai, ada kes tanah mindep, land swap, macam-macam ni. Memanglah mereka nak tukar Presiden UMNO. Tuan-tuan kena faham, tujuan dia supaya boleh tukar pengurusi BN. Dia orang tak peduli pun pasal UMNO ni, tuan-tuan. Yang ada kuasa ni pengurusi BN. Sebab yang menyebabkan geng-geng PN sanggup nak keluarkan dana lagi, dia orang pun tahu juga, saudara, nak bertanding pemilihan UMNO ni. Kita pun dah nampak dah, hujan akan lebat walaupun kemarau. Maksud hujan lebat ni, saudara, kita akan dibanjiri dengan politik wang. Kalau jawatan tu tak boleh mengubah keputusan siapa Perdana Menteri, dia orang tak akan belanja, tuan-tuan. PN tak akan bagi duit, saudara. Ini kena faham. Sebab jawatan tu boleh mengubah kedudukan siapa Perdana Menteri. Itu sebab mereka ni beria-ria letak proksi dia. Itu sebab kita tengok dengan Johari Ghani beria. Last kali bila perwakilan angkat tangan, dengan Johari kata gone. Gone. Dia pun dah kata gone, finish. Tahu pun kau finish. Patutnya nak jadi pemimpin ni kena tahu denyut nadi rakyat kat bawah ni. Nak jadi pemimpin, nak jaga UMNO ni, takkan tak boleh baca orang UMNO ni tak boleh pergi dengan Perikatan Nasional. Why did you guys associate yourself with Perikatan Nasional? Ini yang mistake besar. Kalau katalah ada seorang calon Perdana Menteri yang tak mahu Perikatan Nasional, calon Presiden yang tak mahu Perikatan Nasional, mungkin jugalah para perwakilan ni mungkin akan bersedia untuk menerima seorang Presiden baru. Tuan-tuan, bila Presiden lama ni dicadangkan untuk dikekalkan dan dia mendapat sokongan lebih 90% perwakilan yang hadir daripada dekat 3,000 orang ni, maknanya apa? Maknanya bukan mereka ni suka dengan Datuk Seri Zahid saja. Bukan mereka ni tahu bahawa hanya Datuk Seri Zahid boleh mengelakkan parti kita daripada digadai. Sebab ada track record dia. Dia ada track record. Bila dia diminta oleh Mahathir untuk bubarkan UMNO, dia tak bubar. Untuk masuk bersatu, dia tak masuk bersatu. Tetapi bukan hanya kerana mereka ni nakkan Zahid kekal, nak terus jaga parti ni daripada dijual oleh broker-broker ni, tuan-tuan. Tetapi kena baca juga bahawa keputusan perwakilan semalam ialah kerana mereka tidak mahu geng-geng yang lebih mirip, lebih dekat dengan Perikatan Nasional, lebih dekat dengan puak-puak PAS dan sebagainya untuk membawa parti kita ini menyokong Muhyiddin ataupun Hamzah Zainuddin menjadi ketua kerajaan, ataupun mengangkat orang macam Isyamuddin itu menjadi ketua kerajaan, tuan-tuan. Dia orang tak nak. Itu sebab mereka mengundi untuk menyokong usul ni. Jadi orang macam Hasni takkan tak boleh move on lagi. Orang macam Isyamuddin masih tak boleh move on. Khairi Jamaluddin kita faham lah. Saya rasa lepas ni dia diam lah, tuan-tuan. Habis kuat pun dia bertanding jawatan naib presiden. Tetapi saya minta supaya walaupun hari ini dia tak boleh mengganggu-gugat kedudukan presiden, dia punya pelanggaran disiplin ketika berlakunya pilihan raya umum 5 hari berturut-turut dia belasah parti kita, kata parti kita sesat, parti kita sakit. Ini tak boleh dibiarkan. Kerana ayat-ayat yang keluar daripada mulut dia merosakkan keputusan pilihan raya.
Begitu juga apa yang Hishamuddin buat dulu lagi. Dia bawa orang-orang kita untuk menyeberang pergi ke Bersatu. Ahli parlimen kita habis lagi. Kemudian dia hasut geng-geng Sabah melompat pergi Bersatu secara beramai-ramai. Dia beritahu dengan Datuk Yaakob Khan, follow the flow. Kemudian lepas pilihan raya buat perangai yang sama, menghasut, gunakan asni semua untuk telefon. Ini pun sepatutnya dihadapkan ke muka pengadilan, tuan-tuan. Kena bawa kepada jawatan kuasa disiplin. Adili mereka ni. Termasuklah dakwaan daripada ni perlu disiasat. Ada video yang tular yang mengatakan bahawa YB Aminah telah menerima panggilan daripada orang H2O juga, Maulizan Bujang. Fitnah ke tak fitnah ke, betul ke tak betul, kena hadapkan ke lembaga disiplin. Lembaga disiplin kena panggil suami YB Aminah yang dikatakan ditawarkan 5 juta ringgit untuk melompat parti. Ini kita ni bukan untuk melompat parti, untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini kita tak boleh biarkan, saudara. This is a very serious offence. Mereka ini perlu dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin dan perlu diberikan, jawatan kuasa disiplin perlu memberikan cadangan yang tegas, tindakan yang perlu diambil oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu, puak-puak ini mengatakan bahawa tidak mengikut perlembagaan lah. Ada kata dalam perlembagaan mesti buat pemilihan jugalah apa nama. Saya nak beritahu, perlembagaan UMNO tu pun kita boleh ubah. Macam mana nak ubah perlembagaan UMNO? Yang boleh ubah perlembagaan UMNO ialah Perhimpunan Agung Khas UMNO. Boleh diubah. Perwakilan UMNO yang paling berkuasa, perwakilan UMNO yang paling berkuasa bukan perwakilan UMNO di peringkat bahagian. Ini kena faham. Perwakilan UMNO di peringkat bahagian boleh memilih pucuk pimpinan tertinggi. Ini kena faham. Perwakilan UMNO di peringkat bahagian boleh memilih pucuk pimpinan di peringkat tertinggi. Ini kuasa letak di tangan perwakilan UMNO di peringkat bahagian. Tetapi dalam membuat keputusan parti, nak pindah perlembagaan, nak buat satu keputusan yang bercanggah dengan perlembagaan parti, tidak boleh keputusan di peringkat bahagian diambil kira. Ianya mesti Perhimpunan Agung UMNO. Takkan naik Presiden UMNO tak tahu benda tu. Nak pilih Ketua UMNO bahagian, ahli jawatan kuasa UMNO bahagian, ianya kuasa, ahli jawatan kuasa cawangan, yang menghadiri mesyuarat, ahli jawatan kuasa, perwakilan cawangan yang menghadiri mesyuarat bahagian. Mereka ini yang akan pilih siapa jadi ketua bahagian, timbalan, naik ketua bahagian, ahli jawatan kuasa bahagian. Dan mereka juga ada kuasa untuk memilih presiden, timbalan, naib, MKT UMNO. Begitu juga peringkat wanita, pemuda dan puteri. Ini perwakilan yang menghadiri mesyuarat bahagian. Tetapi dalam membuat keputusan besar, dengan siapa kita nak bergabung ke, contohnya, contohnya sebelum pilihan raya umum, PAU membincangkan, minta supaya no Anwar, no PKR, no DAP, no Bersatu dalam pilihan raya umum ke-15. Maka kita, benda tu dimasukkan oleh Datuk Zahid dalam ucapan dasarnya, dibahaskan dan diluluskan. Itu sebabnya Datuk Zahid tak boleh bekerjasama dengan mana-mana pihak, kerana perwakilan PAU, Perhimpunan Agung UMNO di peringkat pusat, yang paling berkuasa. Kenapa Datuk Seri Ismail Sabri tak kata bahawa yang paling berkuasa dalam membuat keputusan ialah perwakilan PAU? Dia tahu
Malah perlembagaan UMNO boleh ditukar. Boleh ditukar. Siapa yang boleh tukar? MT boleh tukar? Tak boleh. Yang boleh tukar ialah Perhimpunan Agung UMNO. Dulu masa dia Perdana Menteri, bolehlah dia mempengaruhi ROS. Betul tak? Tapi sekarang bukan dia Perdana Menteri lagi. Kalau ada orang tak puas hati, bawalah kepada ROS. Kita pun tahu ROS hari ini Menteri Dalam Negerinya daripada PKR. Kalau niat orang yang bawa ni pun nak heret supaya Perdana Menteri yang datang daripada PKR dijatuhkan, pakai otak pun boleh fikir. Pakai otak pun boleh fikir apa keputusan ROS. Kita bukan nak kata ROS akan disalahguna kuasa, tapi kena ingat, memang Perhimpunan Agung UMNO ada hak untuk membuat sebarang keputusan. Kalau Perhimpunan Agung UMNO nak kata lepas ini tak ada Presiden UMNO, tak payah timbalan Presiden UMNO, UMNO mesti dipimpin oleh 3 orang naib presiden, boleh. Itu besarnya kuasa Perhimpunan Agung UMNO. Jadi apa lagi lah seni Syamuddin, Datuk Seri Ismail Sabri kata nak pencen pun masih lagi nak petikai. Kita sedih lah. Dia cakap nak pencen, kita pun dah tak kacau. Tapi masa nak angkat tangan, mula dia duduk lama, dia duduk kan. Bila time ramai semua bangun, last kali dia dah angkat tangan, dia dah bangun. Jadi kenapa keluar tu masih nak mempertikai? Kalau boleh Datuk Seri, kita pun tak nak ada gaduh-gaduh lah dalam UMNO ni kan. Cukup lah, kita dah gaduh lama dah. Sekarang ni masanya untuk kita bersatu. Bukan masanya untuk kita masuk bersatu. Ni kena faham beza tu. Beza tu. Kalau misalnya nak supaya jawatan naib presiden ni tak dipertandingkan, maka mungkin boleh suruh juru cakap daripada Pahang bangkitkan benda ni. Naib presiden pun tak payah bertanding. Tetapi saya dah jelaskan tadi, yang paling crucial, jawatan yang tidak perlu dipertandingkan ni, yang perwakilan takut sangat, sebab musuh kita menunggu nak tukar kepimpinan parti supaya boleh dapat jawatan pengurusi Barisan Nasional, diletaknya proksi mereka, dan mereka boleh tarik BN ini menyokong pasukan Muhyiddin Yassin ataupun Persatuan Bersatu. Ini yang kita kena faham. Dan bila benda ni berlaku, sudah pastilah duit akan dibanjiri. Dan apa yang berlaku masa pilihan raya lepas, kita dapat gambar. Ini pun kita masa tu tidak ada concentrated efforts. Tidak ada gerak kerja menyeluruh untuk merakam. Sebab kita tak sangka PAS boleh, wallahi saya sokong PAS. Kita tak sangka Bersatu boleh bagi sampai RM500, RM1,000 satu perwakilan, satu pengundi. Kita tak sangka. Cuba bayangkan kalau pengundi yang jumlah dia berapa juta. Saya rasa lah kurang-kurang yang disogok dengan duit ni, busuk-busuk pun dekat 10 juta orang juga. Kalau tidak, dia orang tak boleh menang sampai 74 kursi. Sangat drastik, sangat drastik. Sokongan mereka begitu mendadak bila mana puak-puak Perikatan Nasional ni bagi duit. Itu pengundi. Kalau pengundi pun dia boleh bayar dengan harga begitu, apatah lagi perwakilan UMNO di peringkat bahagian, semua sekali ada 160,000 saja. Ini yang menyebabkan 140 orang ketua-ketua bahagian ini mengambil ketetapan untuk meminta, mendesak supaya jawatan presiden ini tidak dipertandingkan bersama dengan jawatan timbalan presiden. Dan akhirnya perwakilan bersetuju. Saya pun tak sangka, sebab saya tahu malam tu ada yang dapat 5,000, ada yang dapat 10,000.
sehari sebelum hari mengundi. Dia orang bagi duit supaya bantah. Tetapi kita tengok. Kita tengok bagusnya, tapi dia tak bagi kepada perwakilan lah. Tak macam itu hari masa Perhimpunan Agung UMNO. Dia tahu kali ni sudah ada hidden camera yang apa ni, memantau aktiviti-aktiviti tak sihat ni. Dia tujukan kepada orang-orang yang boleh menghubungkan dengan ketua bahagian. Tapi Alhamdulillah, kita ucap tahniah kepada ketua-ketua UMNO bahagian. Kita ucap tahniah kepada perwakilan-perwakilan UMNO bahagian di semua peringkat yang hadir menjadi perwakilan. Walaupun ada hujan yang lebat turun, mereka tidak mengundi mengikut hujan yang turun. Alhamdulillah. Okay, Dok. Ya. Asli juga katakan Ya. yang perwakilan yang mengundi menyokong ni ada kepentingan ekonomi. Sebab tu dia menyokong usul Presiden dan Timbalan Presiden ni tak terlihat. Kalaulah perwakilan ni ada kepentingan ekonomi, maknanya dia senang ceritalah. Dia kata perwakilan ni disogok. Inilah Ketua Perhubungan UMNO Negeri Johor. Jadi kalau Ketua Perhubungan UMNO Negeri Johor cakap macam ni, dia nak beritahu bahawa 90% perwakilan UMNO bahagian yang menyokong usul ni menyokong kerana disogok. Jadi saya rasa dah tiba masalah Presiden tukarlah Ketua Perhubungan ni. Tukar Ketua Perhubungan ni. Apa nak simpan lagi? Dah tentu-tentu jadi Balaci Syamuddin dan jadi juru cakap. Dah lah itu hari dia mempengaruhi orang kita untuk bagi sokongan kepada Muhyiddin. Benda ni semua dah dilapor kepada Jawatan Kuasa Disiplin. Dia jangan lupa tu. Kena gugurkan dia daripada jawatan apa ni, Fungsi Perhubungan. Letak Fuad Zakarsi, Speaker Dewan Undangan Negeri tu. Lagi baik. Kurang-kurang ada prinsip. Ni sekejap ke sini, sekejap ke sana. Dah bagi jadi adun. Bila tak dapat jadi menteri besar balik. Diberi peluang pula jadi ahli parlimen. Kalau menang itu hari, dapat lagi jadi menteri. Ini balasannya. Tengok. Ni betul-betul orang tak reti nak mengenang budi. Okey? Ada lagi? Okey, Dok. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin pengkhianat ni, dalam Dewan bangun menyokong, dalam mesyuarat sokong gitu. Itu masalah dia. Di luar ni dia tak menyokong. Kalau kita tengok geng-geng yang pro belah sana, bangun juga. Bangun. Dila Usaha pun bangun. Lepas tu Dato' Sri Ismail Sabri walaupun mula tak bangun, last kali dia bangun juga. Gambar ada. Tapi kenapa bila keluar lain pula cerita dia? Tak syok lah macam ni. Rumah dah siap, pahat berbunyi. Kalau tak puas hati, bawa benda ni ke mahkamah. Tapi kena ingatlah, mana-mana parti pun termasuklah Bersatu, termasuklah PAS, termasuklah mana-mana parti politik, bila bawa parti ke mahkamah, secara automatik keahlian tu digugurkan. Tapi dah korang pun memang nak masuk PPBM, bawa je, bagi hati tu puas. Bawa. Tak ada masalah. Itulah demokrasi. Bawa lah. Saya nak beritahu, Dato' Sri Ismail Sabri pernah menjadi Susah Agung kepada Sabaruddin Cik. Ketika tu Sabaruddin Cik dia pernah menjadi institusi politik kepada Susah Agung Dato' Sri Sabaruddin Cik. Pada ketika itu ada juga usul supaya jawatan presiden
Tidak dipertandingkan. Tak ada pun saya dengar apa-apa kenyataan yang keluar pada ketika itu. Patutnya pada ketika itu, sebagai orang yang dekat dengan Sultan Agong, keluarlah kenyataan. Tak ada. Benda ni boleh dibangkitkan dalam mesyuarat MKT, mesyuarat top 5 ke, mesyuarat biro politik ke, mesyuarat biro pengurusan ke. Dia boleh bangkitkan. Saya harap supaya dalam pemilihan parti ni semua jawatan dipertandingkan. Boleh. Dia boleh beritahu. Malah dia boleh cakap bahawa Perhimpunan Agong UMNO tak ada kuasa untuk membuat keputusan supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Kenapa tak bangkitkan? Lepas tu PAU pula, dia pun bangun menyokong. Lepas tu dia pertikaikan. Tak boleh lah macam ni. Kita kalau boleh nak kekal harmoni, dia pun dah pencet, kita nak layan dia sebagai negarawan. Tapi kalau terus-menerus tak berhenti-berhenti buat statement ni, kita kena jawab balik. It's not going to be conducive. Suasana tu jadi tak kondusif. Takut petikai-petikai ni nanti pula Datuk Seri Anwar Ibrahim menampak seolah-olah macam dia ni menyokong usaha untuk menurunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kita bukan tak boleh baca benda ni. Dia orang nak tukar sangat Datuk Zahid ni supaya tukar Perdana Menteri, nak turunkan kerajaan yang sedia ada. Takut nanti yang nak minta tun tak dapat tun, nak minta pengurusi Petronas ataupun pengurusi PMB tak dapat. Kena ingat, nak dapat perk sebagai bekas timbalan Perdana Menteri nak ikutkan mesti 17 bulan. Dia 15 bulan pun dapat juga perks ni. Dapat 21 orang kaki tangan bekas Perdana Menteri. Lepas ni kalau minta dia ada allocation yang dia boleh dapat kalau lebih daripada 17 bulan. Sekarang ni tak lebih 17 bulan pun silap-silap dapat. Betul lah? Tapi janganlah. Takut immunity yang diminta ni pun last sekali tak ada immunity. Kita tak nak lah cerita benda-benda macam ni. Tapi kalau dah bising-bising macam ni, kita nak beritahu, nak mengingatkan. Takut nanti benda yang dia boleh dapat, dia tak dapat. Takut nanti buka-buka nanti dia dibabitkan sama. Betul tak? Kena ingat tu. Bila Muhyiddin buat kerja ketika darurat, ada menteri-menteri yang terlibat. Ada juga menteri-menteri juga yang mendapat direct nego projek. Takut nanti siasat. Jauhilah daripada melibatkan diri dengan geng-geng yang beria sangat nak mengangkat kerajaan yang kerjasama dengan Perikatan Nasional ni. Sebaik-sebaiknya begitulah. Jauhilah. Okey? Ada lagi? Pimpin-pimpin UMNO yang berkhianat ni kan, dia sibuk cakap kat luar ni. Adakah dia ni orang yang tak erti nak hormat pandangan nadi rakyat, maksudnya wakil perwakilan? Itulah, bila dia mempertikaikan keputusan perwakilan, dia mempertikaikan keputusan parti. Adakah dia mengatakan bahawa kita punya peguam-peguam UMNO ni tak erti nak menasihat parti? Bila kita bawa usul tu, sudah pastilah sudah pun dirujuk dengan bakal undang-undang ataupun penasihat undang-undang parti. Bukan buat sembrono. Boleh tak boleh ditambah usul, sudah dirujuk. Usul ucapan dasar presiden, ditambah usul, sudah dirujuk. Boleh. Last kali yang berkuasa ialah Perhimpunan Agong UMNO. Perwakilan tu yang berkuasa. Nak lulus tak lulus serah pada ROS. Kalau ada orang ada hubungan baik dengan ROS, nak cuba gagalkan, gagalkanlah.
Gagalkanlah. Kita tengok berjaya ke tak berjaya. Gagalkan. Gunakan kuasa-kuasa yang masih ada tu. Orang-orang yang dikenal itu. Gagalkan. Tak ada masalah. Bukan tak pernah pun. Pernah. Kita pernah. Kita buat perhimpunan Agung UMNO. PAU. Buat ketetapan. Untuk tambah satu usul. Tambah satu usul iaitu kita buat usul dalam Perhimpunan Agung UMNO 2021 kita buat usul supaya pemilihan UMNO dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya. Kita tahu apa berlaku dekat ROS tu. Akhirnya apa jadi? Parti terpaksa buat satu Perhimpunan Agung khas. Bodoh-bodoh kena pergi Kuala Lumpur, belanja berjuta ringgit, semata-mata kena buat pindaan tu di dalam Perhimpunan Agung khas. Parti ikut tak ada masalah. Kalau misalnya dia tak puas hati benda ni, gunakan orang-orang ROS untuk reject. Untuk reject. Tak apa. Kita boleh buat lagi sekali mesyuarat. Apa masalah? Yang penting yang memutuskan untuk meluluskan usul supaya jawatan Presiden Timbalan tidak dipertandingkan ini ialah perwakilan. Kena melalui proses demokrasi. Yang lepas ni pun dah melalui proses demokrasi. Walaupun duit gugur pun, perwakilan tidak mengundi kerana duit. Kita tahu malam tu apa dia orang buat. Cuma sebelum ni envelope tu sampai kepada setiap bersepau itu hari kan. Dengan Syahidan Kasim ni buat video, Anwar Musa ni buat video, dengan Tajuddin ni buat video. Kita tahu, bukan kita tak tahu. Envelope putih tu berjalan. Sampai ke setiap perwakilan. Kali ni setakat level tertentu saja. Tak payahlah saya sebut siapa yang terima tu. Okey, ada lagi? Okay, Tok. Dia pun mereka pun ada seperti Datuk Jo apa ni semua kan. Sebut kata tentang Rizal pemimpin. Rizal UMNO, Rizal pemimpin kan. Jadi adakah pemimpin-pemimpin seperti yang mengkhianat, yang sibuk pecah belahkan parti ni kita perlu Rizal? Itu sebabnya saya memang setujulah. Saya memang setuju. Bukan parti tu yang perlu reset. Betul lah cakap Jo Ghani ni. Yang kita kena reset ni pemimpin. Jadi kalau pemimpin yang lebih kurang rupa konmen, orang bagi jadi proksi last kali ditibai semua, orang macam ni kita buang daripada parti. Kalau pemimpin ada suap khabar, macam Johari Ghani, dia ada utusan Malaysia, dia ada saham, media prima, TV3. Tengok berapa teruk TV3 balon kita. Kita tengok dia balon presiden menggunakan media masa. Ini melanggar disiplin parti tau. Jangan lupa tau. Kita tengok dia ada FMT, dia ada NST, dia ada berita harian. Cuba tengok semua sekali pelaporan berita yang mereka kuasai ni. Tak payah ceritalah sinar harian balon kita. Sepatutnya boleh ambil tindakan disiplin sebab dia menguasai. Takkan kita nak simpan orang macam ni? Nak angkat jadi dah tak dapat jadi presiden timbalan, nak angkat dia jadi timbalan naik presiden pula. Fikirlah, perwakilan kena fikir. Orang yang macam Isyamuddin ni dah tak dapat jadi presiden timbalan, nak letak sebagai naik presiden. KJ nak letak sebagai naik presiden. Lebih baiklah letak orang lain yang ada credibility, yang boleh jaga parti. Kita ada Azalina Osman, kita ada apa ni, ramai lagi lah. Kita ada ramai yang berpotensi. Dr. Zamri ada, kita ada Samsul Anwar Nasara ada, kita ada apa ni, Ahmad Maslan, Tok Mat, siapa lagi? Ramai. Kita ada Dr. Ashraf Wajidi.
Ada orang tanya kenapa jawatan Ketua Pemuda dipertandingkan. Dr. Ashraf dah umum dia tak nak bertanding. Jadi takkanlah nak buat apa ni ketetapan di peringkat pemuda macam ni. Benda ni dibangkitkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi saya kena jawab lah. Takkan nak buat ketetapan supaya jawatan Ketua Pemuda tu tak dipertandingkan. Bila jawatan Ketua Pemuda tu tak dipertandingkan, maknanya nak mengekalkan Dr. Ashraf yang dah umum, dia tidak akan mempertahankan. Tak boleh lah. Tak boleh lah macam tu. Ini kena faham. Okey tu. Kita tukar topik sekejap. Tukar topik. Takut dia orang tak mampu nak jawab sangat banyak soalan ni kan. Okey. So untuk MIC ini Presiden ya. Dan Sri Pengesuaran mahu kerjasama BN, PH diputuskan secara konsensus dalam PRN 6 Pilihan Raya Negeri ini. Beberapa Datuk. Diputuskan secara konsensus. Maksud dia? Maksudnya secara bersama semua ada kecil antara dua orang lah. Dia tidak boleh, maksudnya dia tak nak putusan tu setengah pihak juga. Kita nak tanyalah Presiden MIC ni datang tak Perhimpunan Agung UMNO tadi? Kita punya Perhimpunan Agung pun dia tak datang, tak hormat kita punya parti. Kita buat mesyuarat BN tu, dia datang tak? Kalau dia nak kita buat mesyuarat BN, dia make sure lah dia datang. Betul tak? Jangan Presiden pengurusi BN panggil dia tak datang. Itu je. Tak ada masalah. Datuk Zahid boleh bawa. Datuk Zahid sudah pasti akan bawa dalam mesyuarat BN. Nak menentukan calon nanti last kali mesti bawa dalam mesyuarat BN. Betul tak? Nak bekerjasama dengan PH dalam 6 pilihan raya ni mestilah dibawa. Tak payah ajar. Tahulah Datuk Zahid tu. Mesti bawa. Tapi datang mesyuarat. Jangan tak datang. Kalau dia tak nak kerjasama dengan PH, dia nak kerjasama dengan PN juga, tak ada masalah. Itu hak MIC. Boleh je dia join dengan PN. Tak ada masalah. Sebab dalam PN tu tak ada lagi parti India. Tak ada masalah. Itu hak dia. Saya tengok ahli MIC kat bawah ni pun meluat juga. Bila tengok Presiden MIC kita kalah pilihan raya, dia terus blame Datuk Zahid. Busuk-busuk kita ada 26 kursi. MIC menang 1 kursi. MIC tak ada berapa banyak kursi. Kalah juga, 1 je menang. Betul tak? Presiden dia pun kalah. Lepas tu desak Datuk Zahid letak jawatan. Mana dia punya kebersamaan dia? Bila masuk pilihan raya, kita masuk pilihan raya secara bersama. You guys fail to bring in the support of the non-Malays. I can tell that MIC failed to bring the support of the Indians. But we never asked the president of MIC to resign. Like what you do. Tak ada. Kita pun tak minta Presiden MCA letak jawatan bila kita gagal untuk mendapat sokongan daripada kaum Cina. Tak ada. Tapi kenapa mereka begitu gairah nak ikut cakap Isyamuddin dengan pemimpin tertentu, dengan mendesak Datuk Seri Zahid untuk mengambil tanggungjawab? Kenapa? Orang UMNO ni sebenarnya dah lama marah tau. Sebab banyak kursi Melayu kita bagi kepada mereka ni untuk bertanding di kawasan Melayu. Sepatutnya mereka bertanding di kawasan yang majoriti China dengan India. Tapi kawasan yang dia menang, kawasan kita,
Tapi tak nampak langsung rasa terima kasih dia pada kita. Itu yang kita sedih. Dia suruh pula presiden kita letak jawatan. Apa benda ni? Tak move on lagi. Dalam DAP pun ada juga, bukan semuanya yang boleh terima kerjasama dengan UMNO ni. Ada juga yang perangai macam Fitnah Suara ni. Ada. Ramasamy ni. Tak habis-habis. Kita harap dalam pilihan raya negeri yang akan datang ni, DAP ni gugurkanlah orang yang macam Ramasamy ni daripada jadi calon pilihan raya. Apa sebab dia nak serang Presiden UMNO? Ramasamy ni? Dia kata apa? Liability. Dia kata Datuk Zahid liability. Habis dia tak liability. Dia bukan liability ke kepada PH? Penglibatan dia dengan LTTE semua, kita pun boleh kata dia liability. Tetapi bila kita dah bekerjasama dengan DAP, kita berhenti daripada mengecam pemimpin DAP. You should do the same thing. Never ever touch our leaders. If you touch our leaders, we got to answer. Dia kena faham lah. So kita ni sepatutnya hari ni kita menggalakkan perpaduan antara pemimpin Barisan Nasional dengan pemimpin PH. Bukan jadi batu api. Avoid that. Rapatkan sah supaya kerajaan ni boleh bertahan 5 tahun. Jangan kerana kenyataan 1-2 manusia orang akan beranggapan bahawa DAP tidak menghormati Presiden UMNO. Kalau tidak ada Presiden UMNO, pengurusi Pakatan Harapan tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Kena ingat itu. So kena belajar menghormati. Saya nak bagi jaminan, walaupun kita bersama dengan DAP, kalau ada pemimpin DAP yang celupa macam Ramasamy, kita tetap akan menegur. Kita tak akan bertolak ansur. Betul kita nak perpaduan, but make sure kita betul-betul perpaduan. Kita patutnya hari ini rancakkan program-program pemimpin UMNO naik sepentas bersama pemimpin PKR, pemimpin Amanah, pemimpin DAP. Cuba wujudkan satu suasana yang kondusif, boleh bekerja bersama-sama. Bukan jadi batu api nak pecah belah kan, yang dia nak campur urusan politik UMNO. Bila Datuk Zahid jadi Presiden UMNO, dia nak bantah bersama. Dia nak suruh siapa jadi Presiden UMNO? Nak suruh Hishamuddin Tun Hussein? Kalau Hishamuddin Tun Hussein jadi Presiden UMNO, PH pun tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia kena faham dia ni. Saya rasa orang DAP pun marah dengan kenyataan yang dibuat oleh Ramasamy ni. Tapi kita kena tanam. Dalam satu tandan pisang ni bukan semuanya molek. Kadang-kadang ada 1-2 pisang busuk. Tapi jangan kerana mulut busuk 1-2 orang ni kita anggap itu keputusan DAP. No. Kebanyakan pemimpin DAP, termasuklah Anthony Loke, mereka ni very pragmatic. Dia orang ni sangat menghormati pemimpin-pemimpin kita. Dan mereka memberi jaminan kepada Datuk Zahid. Bila Datuk Zahid tanya, apa pendirian DAP berhubung dengan isu hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu. Jawapan Anthony Loke, DAP dulu bukan macam DAP sekarang. Perangai Ramasamy ni sama dengan DAP dulu. Dia kata DAP sekarang sudah berubah. Kita menghormati apa yang terkandung di dalam perlembagaan, apa yang terkandung di dalam kontrak sosial. So kita jangan ambil kenyataan-kenyataan pemimpin kecil macam Ramasamy ni. Jangan jadikan itu sebagai pendirian DAP keseluruhan. Biarlah dia nak melarat. Dalam UMNO pun ada juga orang gila macam ni. Okey? Ada lagi? Okey tak? Ya. Wan Saiful Wanjan kata hidup lagi dia? hari ni dia hidup lah lepas pilkunan.
Dia kata kerajaan sekarang akan buat pembunuhan karakter Perikatan Nasional untuk sucikan kluster mahkamah. Apa perlu kita nak buat pembunuhan karakter kepada orang yang dah terang-terang menyamun? Cuma kita perlu berlaku adil. Selama hari ini yang dah ada video semburit terang-terang, dah ada pula pasangan dia dah mengaku. Betul tak? Haziq tu dah mengaku yang dialah pasangan Azmin Ali dalam video tu. Jadi kalau dulu ada Mahathir yang melindungi Azmin, dulu ada Muhyiddin yang melindungi Azmin, sekarang ni sepatutnya sistem perundangan kita tidak boleh melindungi sebarang penjenayah. Tak boleh lagi melindungi orang-orang Mahathir macam Zeti, yang terlibat dalam kes MDB. Tak boleh lagi melindungi orang macam Nur Muhammad Yaakob yang diarahkan untuk menyediakan cabinet paper, sama ada SRC International ni patut diberikan pinjaman kuap ataupun tidak. Tak patut lagi ada orang yang melindungi anak kepada kroni Tun Dr. Mahathir, Lau Tek Jo ataupun Jolo. Mereka ni perlu dihadapkan ke muka pengadilan sebab he is the main culprit di belakang skandal 1MDB ni. Mana boleh kita lepaskan dia? Tak ada lagi orang yang siapa lagi? Yang patutnya melindungi Nick Faisal. Mereka ni patut dihadapkan ke muka pengadilan. Sama jugalah bila Zeti tu kena libatkan suami dan anak dia yang menerima 715 juta ringgit ni. Takkan orang yang masuk akaun yang 42 juta, lepas tu 32 juta masuk dalam akaun SRC International yang dia belanjakan untuk bagi masjid, bagi anak yatim, bagi orang asli semua yang 10 juta tu, orang tu kena dakwa. Tapi yang lain-lain yang 715 juta ni kita nak lepaskan. Yang Jolo yang dapat 1.2 juta, 1.2 bilion US dollar kita lepaskan. Adil ke tu? Tak adil. Yang mana yang menggunakan darurat itu untuk menghalalkan perbelanjaan negara hampir 600 bilion, dan SPRM dah sahkan daripada 600 bilion ni 92.5 bilion ialah perbelanjaan yang kerajaan keluar duit. Dan dah siasat. Bila dah siasat, dah ada dah tangkapan dibuat ke atas orang kanan Muhyiddin Yassin, yang juga merupakan orang kanan kepada menantu dia Adlan Berhad, dan juga sepupu dia Adlan Radlan ni, yang collect 3 hingga 5% daripada 50 juta hingga 500 juta punya direct nego project. Beritahu dengan Wan Saiful Wanjan ni, kalau kau tak nak jadi kluster mahkamah, jangan makan rasuah, jangan salah guna kuasa. Betul tak? Kalau tak nak makan rasuah. Hari ni belum pun kena dakwa, baru kena siasat dan kena melupuk. Apatah lagi usaha untuk menawan UMNO ni gagal. Lagilah panik. Okey, ada lagi? Okey tu. Pau dah lambat kau bersuara, Wan. tak bagi peluang dia. Okey. Jadi Pau ni dah habis tu Dah habis. Sepatutnya di Sabah ni sepatutnya pembentukan kabinet ni macam mana tu? Diperbaharui semula tu? Saya dengar pun bakal ada kabinet reshuffle lagi. Ya. Dengar cerita ada lagi timbalan menteri, pembantu menteri, dia panggil timbalan menteri sana, dia panggil pembantu menteri yang nak daripada UMNO nak digugurkan pula. Tak kisahlah, buatlah apa yang dia suka, janji dia bahagi. Tapi bila tiba masanya nanti, dengan dia hilang jawatan ketua menteri. Tak apa, biar dia buat sesuka hati dia. Biarlah dia ni nak degil, tak nak dengar cakap Perdana Menteri suruh buat kerajaan perpaduan yang melibatkan semua parti termasuk warisan dan barisan. Tapi dia nak mengamalkan dasar pecah dan perintah. Dia menggunakan teknik scheme of things yang diamalkan oleh Muhyiddin Yassin.
Dia beli orang kita, tawarkan macam-macam. Ada yang dapat tawaran duit, ada yang dapat tawaran jawatan, ada yang dapat tawaran timbalan ketua menteri 3, ada yang dapat menteri penuh, ada yang dapat jadi khazanah Sabah. Biarkan. Jadi pengurusi JLC, biarkan. Tiba masa nanti tahulah. Okey? Ada lagi? Ni. Soalan ni luar pada kotak lah. Ini sebelum Ketua Presiden dilantik menjadi timbalan PPM lah. Okey. Selepas kita kekalahan pada PRU yang lalu tu, ada segelintir wanita UMNO, bagian lah, saya tak nak sebut nama kan, siap buat PC dan menyuruh Datuk Zahid meletakkan jawatan, seolah kekalahan kita pada PRU 15 disebabkan Datuk Zahid. And then adalah itu selepas Perhimpunan Agung UMNO ke sebelum? Sebelum. Ini saya nak cerita baiklah. Saya dah luar kotak. Ini ada jugalah. Bagi saya, adakah patut ketua-ketua bahagian ini diadili ke lembaga disiplin? Sebab sedangkan wanita-wanita ini makan duit sebelah tu. Ya, kita tahu. So, saya rasa macam bukan setakat duit daripada geng-geng tu. Kan? Daripada toke pun ada juga. Kita tahu. Saya mengharaplah kepada Presiden kita, Datuk Seri Zahid Hamidi, mengambil tindakan disiplin kepada wanita ini. Kadang kita depan senyum, belakang tiga belakang. Sebab tapi janganlah kita pun, satu hal juga, ni orang UMNO ni pun boleh tanya ke, dia nak suruh dia ambil tindakan disiplin kat orang tu, dia ambil orang bukan semua benda yang Presiden tahu. Jadi kita sebagai orang yang tahu, yang berada di tempat kejadian, buatlah laporan disiplin. Contoh macam Hishamuddin dengan KJ, punyalah beribu orang WhatsApp apa semua marah dengan tindakan ni, seekor pun tak buat laporan disiplin. Apa jadi ni? Apa cerita ni? Seorang pun tak buat laporan disiplin. Itu masalah orang UMNO ni. Melalak kuat. Tak puas hati tu, tak puas hati ni, buatlah laporan disiplin. Kita tahu dia dah langgar disiplin parti, kita buat laporan disiplin. Baru ada proses pengadilan tu dapat dibuat. Sama jugalah Hakim Nazlan ni. Kita tahu ni hakim yang korup, hakim yang salah guna kuasa. SPRM dah cadangkan di bawah Seksyen 220 dia patut didakwa. Tapi dia tidak didakwa. Bila dia tidak didakwa, dia tidak diadili. Macam mana nak tahu dia betul-betul ada personal interest dalam kes SRC International ataupun tidak? Kalau dia tidak didakwa, tak tahu lah. Kalau dia didakwa, bukan bermakna dia bersalah. Tapi biarlah proses pendakwaan tu berlaku. Sebab sudah ada orang buat laporan, SPRM pun dah selesai buat siasatan. Dakwalah. Kalau lepas dibicarakan, dia menang kes tu, tutuplah persepsi bahawa dia hakim yang korup, hakim yang salah guna kuasa, hakim yang tidak, yang telah gagal untuk declare dia punya personal interest. Hilang persepsi negatif tu. Maka kena dakwa, kena buat laporan lembaga disiplin.